Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dihormati dan dikasihi sekalian, baik, kita menyambung semula kuliah subuh pada hari ini dengan bicarakan kitab Fatwa Panduan Salat. Kita berpindah ke muka surat 343. Muka surat 343. Solat ketika perang. Soalannya, bagaimanakah cara pasukan tentera mengerjakan solat? Ini kerana mereka terpaksa mengawal sempadan negara. Jawapannya, jika tentera itu berada di tempat tinggal mereka sendiri, mereka wajib mengerjakan solat Jumaat dan solat fardu tanpa jamak dan qasar. Jika mereka bermusafir, seperti berkawal di sempadan atau berada di dalam hutan, mereka tidak wajib mengerjakan solat Jumaat dan boleh menjamakkan serta mengqasarkan solat. Ini kerana mereka tidak tahu waktu berakhirnya peperangan itu. Okey. Ini kena hurai panjang ni. Solat ketika perang. Kaum muslimin dan muslimat kalian, tak ada riwayat hadis masa ketika perang Nabi menjamakkan solat. Tapi kenapa pengarang kitab ni kata begini? Ni kita kena bahas sikit lah. Sebab dia kata begini, jika mereka musafir seperti berkawal di sempadan atau berada dalam hutan, mereka tak wajib mengerjakan solat Jumaat dan boleh menjamakkan. Itu dia point dia. Tak salah pengarang kitab. Nanti kita belajar, kamu muslim-muslimat. Ustaz, kami belajar dalam sembahyang ketika perang ni tak ada riwayat yang Nabi main jamak. Yang Nabi buat sembahyang qasar saja. Dan mengapa pengarang kitab ni sebut boleh qasar dan jamak? Okey. Ini perlu dibahaskan. Okey, yang pertama, kaum muslimin dan muslimat kalian, dikalaulah tentera itu bermauhtautin di tempat dia, di camp dia, dengan suasana bukan suasana perang, maka dia kena sembahyang wajib buat solat Jumaat dan dia tak ada qasar dan jamak. Sebab bukan ketika perang. Boleh faham tak? Kena ambil point dulu. Tetapi kalau mereka tu duduk di tempat mereka, sedangkan suasana itu suasana perang, maka mereka, kaum muslimin dan muslimat kalian, boleh mengqasarkan saja solat itu. Qasar saja. Tapi di tempat dia.
Yang ketiga pula, dikala tentera itu musafir. Musafir itulah. Jaga sempadan, masuk dalam hutan jauh. Ketika tu tak ada jemaah bagi dia. Dan dia boleh qasar dan boleh jamak. Kerana apa? Kerana musafir itu. Itu maksud pengarang kita. Maklumlah kadang-kadang bila kita belajar, iaitu mana ada riwayat Nabi menceritakan bahawa semua Nabi perang. Jika perang, main jamak tak ada. Qasar tak? Tak. Kalau sekiranya kaum muslimin dan muslimat kalian duduk di tempat itu, suasana perang, maka qasar saja. Tapi kalau perjalanan jauh, boleh qasar, boleh jamak. Baik. Habis. Yang penting masalah dia kena faham. Yang keseterusnya, jamak solat di bulan Ramadan. Apa cerita pula ni? Soalan. Hujan turun dengan lebat ketika kami sedang mengerjakan solat maghrib di bulan Ramadan. Bolehkah kami menjamakkan solat maghrib dan isyak? Bagaimana pula dengan solat tarawih? Sudah. Hujan turun lebat ketika kami sedang mengerjakan solat maghrib. Di masjid ni, bulan Ramadan. Bolehkah kami menjamakkan solat maghrib dan isyak? Bagaimana pula dengan solat tarawih? Jawapannya, Ibnu Bas rahimallahu ta'ala menjawab, masalah ini terlalu luas pembahasannya. Menurut pendapatku, menjamakkan solat dalam keadaan seperti ini akan menghilangkan kepentingan umat Islam. Sedangkan umat Islam perlu dididik dengan solat tarawih berjamaah. Kata Syekh Ibn Bas, masalah ini terlalu luas pembahasannya. Menurut pendapatku, menjamakkan solat dalam keadaan seperti ini akan menghilangkan kepentingan umat Islam. Sedangkan umat Islam perlu dididik dengan solat tarawih berjemaah. Begini cerita dia. Tempat kita ni, kaum muslim tak terkenal. Salah satu daripada keistimewaan orang yang pergi masjid ni, keistimewaan dia, apabila hujan turun, tak kisahlah mungkin hujan ke, tak musim hujan ke, tapi hujan turun. Maka dalam Islam boleh kita menjamakkan solat. Siapa dia? Bagi orang pergi masjid lah. Orang ada rumah jangan jamak-jamak pula. Jemaah. Contohnya, maghrib hujan. Boleh tak isyak tu kita buat dalam waktu maghrib? Jamak. Boleh. Sebab apa? Berdasar kepada satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta, Imam Muslim, bahawa Nabi SAW kadang-kadang menjamakkan solatnya. Kadang-kadang ketika hari hujan. Hujan, Nabi solat jam. Tapi kita tak buat kan? Tapi boleh. Jangan petikai. Ustaz, kalau dapat jamak buat apanya? Bukan boleh balik pun. Tak boleh balik, itu cukup asal. Tapi keroksahan itu diberikan kepada orang yang pergi jemaah ni, boleh dijamakkan. Baik. Bagaimana dengan salat tarawih? Boleh ke tak? Lepas kaum muslim-muslimat, dia main maghrib, dia jamak ke isyak, dia buat tarawih. Boleh tidak? Tak ada jawapan. Sebagaimana al-maklum, tarawih ni dibuat selepas salat isyak. Sahih? Misalnya, walaupun dah masuk waktu isyak, tapi orang tak buat solat isyak lagi, tak boleh buat tarawih. Tapi sekarang ni dia solat isyak dah dalam waktu maghrib, boleh tak buat tarawih?
pendapat di kalangan ahli hadis berdasarkan pada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tunaikan witir itu setelah Isya. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tunaikan witir itu setelah Isya. Jadi kalaulah orang dia sembahyang maghrib, lepas tu dijamakkan Isya dalam waktu maghrib jamak takdim, maka berdasar pada hadis ni tunaikan witir setelah Isya, maka boleh walaupun tak masuk waktu Isya. Maka begitu juga tarawih. Boleh buat. Ini segi hukum je. Tempat kita jangan hawa biru. Dia marah dia jauhi jais mana dia marah. Itu boleh. Baik. Tetapi walau bagaimanapun Syekh bin Azim Bas mengatakan bukan dia kata tak boleh. Boleh. Tapi kalau buat begitu ialah dia mengatakan mengurangkan kepentingan umat Islam. Jadi umat Islam kebanyakan dah buat lepas Isyak, kita buat lepas Isyak lah. Kan tidak kan jadi hawa biru. Itu maksud. Tapi hukum boleh tetap boleh. Lagipun hukum ni boleh pagas, mungkin jemaah tu payah sikit, individu boleh. Kalau kita musafir, kaum muslimin dan muslimat kalian, kita jamak, kita boleh buat tarawih, tak ada masalah. Setelah sembahyang Isyak, walaupun waktu maghrib. Wallahu a'lam. Apa ya? Apa dia? Kalau jamak tu lah. Dia duduk di hotel. Dia tak duduk di masjid. Ada kalau dia musafir okey? Boleh juga. Boleh. Dia duduk di hotel. Yang ni yang masjid ni dia tak musafir. Kalau dia duduk hotel, dia musafir, boleh buat. Dengan witir dengan Yes. Tak perlu hujan Kalau musafir tak perlu hujan. Kalau masjid dia dah buat dengan hujan kan, dia dah buat jamak dengan Isyak. Dengan Isyak tu macam dia azan lagi untuk jemaah lain. Jemaah ni kata jemaah yang ada jemaah yang tak datang Isyak lagi kan. Dia nak kena azan buat jemaah lain tu kan. Dia buat Isyak. Okey, kalau orang dah jemaah tu dah buat, tiba-tiba lepas Isyak, masa masuk Isyak, mari jemaah lain pula. Dia buat azan sembahyang. Adakah perlu dia buat jemaah lain? Disebut dalam satu hadis Nabi SAW. Disebut dalam satu hadis. Kalaulah jemaah yang pertama itu sudah buat, orang lain datang, walaupun orang lain itu sudah sembahyang, dia kena ikut jemaah pertama. Contoh. Ini berlainan yang soalan tadi. Okay. Seorang hamba Allah Ta'ala ni kaum muslimat kalian, dia sembahyang Isyak di rumah dia dah. Dia sembahyang Isyak di rumah dia. Dia pergi ke surau untuk jumpa dengan seseorang. Tapi surau tu pengajian dia lama, tak sembahyang lagi. Bila seorang tu yang dah mai Isyak di rumah dia, dia temu dengan surau baru nak mendirikan solat. Sunnah dia kena mai Isyak mula. Ikut jemaah. Itu yang pertama. Tapi sekarang ini soalannya ialah jemaah yang pertama tadi sudah solat maghrib dan solat Isyak. Tiba-tiba ada jemaah yang lain. Jemaah yang lain yang baru datang lepas Isyak, dia orang mai Isyak, maka jemaah lain tu boleh buat lah. Dan jemaah yang dah buat Isyak tu, dia beri pilihan. Dia beri pilihan. Nak ikut sekali pun tak apa, tak ikut pun tak apa.
Okey. Tadi kalau sekiranya jamak disebabkan hujan, itu kena di masjid. Tapi kalau sekiranya disebabkan musafir, kita tidur hotel, lepas maghrib jamak boleh buat witir. Saya selalu buat macam tu. Dan seterusnya. Puasa dan qasar ketika musafir. Bolehkah seorang musafir berbuka puasa dan mengqasarkan solat pada bulan Ramadan? Jawapan dia, jika musafir mencapai jarak perjalanan ditetapkan, dia harus mengqasarkan solat dan berbuka puasa. Kebanyakan ulama' mendapat bahawa jaraknya ialah 48 batu. Imam Ibn Qudamah rahimahullahu ta'ala berkata, menurut mazhab kami, iaitu mazhab Imam Ahmad, tidak harus qasar jika jarak perjalanan kurang dari 40 batu. Ibn Abbas pernah berkata mengenai jarak yang diharuskan musafir, iaitu 80 km. Katanya, Uskan pernah bersafir di Mekah, dari Taif menuju ke Mekah. Sedangkala dari Jeddah ke Mekah. Jadi jarak yang dibolehkan untuk mengqasarkan salat adalah 2 hari perjalanan. Pendapat ini disokong oleh Ibn Umar, mazhab Malik, Al-Lais dan Imam Ash-Shafi'i. Ash-Shafi'i dan Zuhair berkata, menurut pendapat kebanyakan ulama, jaraknya lebih kurang 80 km. Sama ada menaiki kereta, kapal terbang atau kapal laut. Bila seorang telah musafir jauh ini, atau jarak yang hampir sama dengannya, dia dinamakan musafir. Sebagian ulama' mendapat bahawa musafir tidak dihadkan dengan jarak yang tertentu. Bahkan dalam hal ini, merujuk kepada adat kebiasaan. Jika perjalanan dianggap musafir menurut sebuah masyarakat, dia boleh menjamakkan salat qasar dan berbuka puasa. Syekh Islam Ibn Taymiyah berkata, dalil yang lebih tepat dan kuat ialah pendapat ulama' yang membolehkan qasar salat dan berbuka puasa ketika musafir dan tidak ada jarak perjalanan yang khusus. Inilah pendapat yang sahih. Pendapat ini telah dipilih oleh Syekh Islam Ibn Taymiyah. Ini kerana Allah tidak pernah menghadkan jarak tertentu untuk mengharuskan qasar salat. Nabi SAW tidak pernah menghadkan jarak itu. Kami boleh memilih mana-mana pendapat yang diyakini. Baik, kesemuanya sahih insya-Allah. Okey. Soalannya kecil tapi jawapannya panjang. Yang pertama, kaum muslimin dan muslimat sekalian, apabila seorang itu musafir, mana lebih afdal? Dia puasa ke dia berbuka? Itu dia. Kalau dia musafir, mana lebih afdal? Dia berbuka, dia puasa? Jawapannya berbuka. Dikala ada orang mengatakan bahawa Nabi SAW kadang-kadang berbuka, kadang-kadang mengqasarkan salat, kadang mentamamkan salat, itu bukan perbuatan Nabi, itu perbuatan Aisyah. Perbuatan Aisyah radhiyallahu anha. Tapi Nabi, dia kalau musafir tetap mengqasarkan salat dan tetap berbuka. Itu lebih afdal. Baik. Cuma kaum muslimin dan muslimat kalian, bila boleh berbuka, tapi tempat kita ni payah nak faham lah kaum muslimin. Kalaulah kita musafirnya buat umrah, dalam kapal terbang hidang makanan, bila kita makan, mata terbeliak belaka. Bulan Ramadan pula, sambil kata, Pak Haji saja. Orang kata gitu. Dia tak faham konsep tu. Sampai puasa sampai 14 jam sebab apa? Jadi ada kelonggaran dalam Islam itu. Baik. Afdal. Lebih afdal. Baik. Ibn Taymiyah kata begitu.
Cuma permasalahannya, musafir yang macam mana yang boleh qasar dan boleh berpuasa? Itu jadi soalan. Pendapat Imam Ahmad, kaum muslim-muslimat kalian, dia kata yang kata musafir ini ialah 48 batu. 80 kilometer. Itu pendapat ulama. Imam Syafi'i pun kata begitu. Kalau tidak, tak boleh. Tetapi walau bagaimanapun, Syekh bin Baz mengeluarkan pendapat ulama yang lain. Dia kata sebenarnya, hak-hak musafir ni berapa jarak, tak ada Quran, tak ada hadis pun. Hadis tidak menceritakan berapa hadnya. Hadis tak menceritakan berapa jaraknya. Jadi bagi saya lah, kata Syekh bin Baz, Ibn Taymiyah, Ibn Hajar, kalaulah sudah menjadi kebiasaan adat dan masyarakat, bila orang jalan sampai sini dia musafir, itu musafir lah. Contohnya kalau pak cik jalan ke Cokit, musafir ke tak? Adat dia. Ada tersebut. Itu dia kaum muslimin. Sudah tentu bila adat kita ni kaum muslimin, bila musafir ni bawa duit banyak sikit, bawa pakaian sikit, itu musafir lah. Bawa beg, betul tak betul? Tapi Cokit orang tak buat lagi tu. Ya. Kena. Itu beli barang. Itu nak beli barang, bukan pembekalan. Okey. Habis ya. Itu atas diri masing-masing lah. Jadi walau bagaimanapun, fatwa ahli ulama, dia kata beginilah. Perkara ini sudah jadi pembahasan, terpulanglah kepada keyakinan seorang. Kalau dia kata nak jarak 48 batu, ambillah. Kalau itu pendapat ulama. Kalau merasakan dia tak pakai jarak, dia pakai diri dia menganggap pergi musafir, pakailah. Masing-masing punya hujah yang kuat. Baik. Habis. Dia sebut dalam satu hadis Nabi SAW. Dalam riwayat Imam Muslim, Sa'id al-Khudri, Abu Hurairah, 6 orang para sahabat, mereka musafir ke Pustat. Pustat nama tempat. Menaik kapal, perahu. Bila naik perahu kat pantai tu, bertolak sekejap dia. Lalu salah seorang kata, Sa'id Khudri kata, mana makanan kita? Nak berbuka dah. Sedangkan rumah kita masih nampak. Lalu kata Sa'id Khudri, adakah kamu tak suka pada sunnah Nabi? Maksudnya buka di rumah lah. Maksudnya bertolak daripada rumah tu, boleh bedal. Itu sunnah ni. Pernah tu ketika Nabi selesai keluar dari rumah dia. Nabi keluar dari rumah dia dah. Mengarahkan nak musafir. Nabi ambil air dekat unta dia, minum. Itu dia. Tapi jangan di rumah, tolak sikit. Maksudnya kalau pakcik di rumah tu, kaum muslimin jalan besar tu boleh lah. Tapi ingatlah, mengamalkan sunnah ni bagus. Tapi masyarakat tu tak boleh. Jangan pakcik nak musafir, sampai dekat situ hentam nasi lemak. Orang kata marah doang. Tengok dululah. Okey. Tak perlulah jarak perjalanan dah kalau kita nak musafir tu. Okey. Itu kaum muslimin dan muslimat. Okey ya. Tapi tentang jarak ni memang tak ada jalan penyelesaian. Memang tak ada penyelesaian. Itu dia. Kalau tuan-tuan tengok dalam mazhab Imam Syafi'i sendiri, jarak perjalanan musafir yang boleh musafir ni ada 20 pendapat. Dalam mazhab Imam Syafi'i saja 20 pendapat lah. Belum mazhab lain.
Orang ni kata sehari semalam, orang ni kata 2 hari perjalanan. Kalau selagi mana 2 hari tak sampai tak boleh. Abu Hanifah sehari semalam. Kalau kita pergi ke London tak boleh. 8 jam nak Mekah tak boleh. Jadi pembahasan ni banyak. Itu sebabnya jalan pilihan iaitu bahawa kalau kita ada kebiasaan kita kata di kita tu musafir, itu boleh ya. Baik. Kalau pakcik jalan ke Seremban, musafir ke tak agaknya? Seremban. Musafir. Pakcik tak nak musafir? Musafir. Baik. Itu boleh. Ada apa sebab tu kerana tak boleh tak ada hadis. Sebagai pendapat ulama. Ya. Jadi kalau tengok ke lain pendapat ulama ni orang tak pegang di buka tu. Kenapa yang ini dipegang macam umpama hadis? Jarak perjalanan. Sebabnya berbilang hadis. Berbilang hadis. Contohnya Imam Abu Hanifah mengatakan, la yahillu li imra'atin an tusafira bidun waliha lailan wa nahara. Dia kata tidak halal bagi seorang wanita musafir tanpa mahramnya, iaitu 1 hari 1 malam. Jadi kalau kurang daripada itu tak apa. Tapi kalau wanita tu dia musafir iaitu 1 hari 1 malam, tak halal bagi dia tanpa mahram. Maka itu sebab Abu Hanifah kata ambil musafir itu 1 hari 1 malam. Dia ambil kat tu. Kefahaman dia lah tu bilang tu. Kenapa jadi begitu? Sedangkan tidak ada. Tapi atas kepahaman. Yang keduanya Nabi SAW pernah baginda bermusafir iaitu 2 marhalah Nabi buat. Ada sebut 2 marhalah. Ada pula ada satu hadis Nabi musafir 3 parsah 9 batu. Nabi buat kata jemaah sudah. Jadi kerana berbilangnya riwayat itu, maka itu sebabnya jadi perbincangan ahli ulama. Tak tentu. Jadi semuanya boleh pakai. Tapi saya rasalah kaum muslimat kalau syekh kami dia kata kalau kamu kebiasaan kamu menganggap diri kamu musafir susah juga, maka boleh buatlah. Baik. Tapi jangan jadi di Saudi. 1 hari tu sebab pakej umrah. Sampai Mutawif, nak sampai dekat Madinah, kita cari Mutawif. Untuk orang Indonesia situlah, bawa lah kami pergi melawat kebun kurma, pasar tamar. Bulan Ramadan pula. Sampai kebun tamar dimakan. Saya kata, anda tak puasa lah. Dia kata, ana musafir. Dia enggak ada diri musafir. Kacau semua. Kan? Dia main kot tu lah. Nah, asal keluar Madinah dia musafir. Dia makan. Itu dia baik. Tapi, tak kena lah macam tu. Tak kena. Baik. Jadi kaum muslimin dan muslimat menjadi satu perkara kepertikaian. Ustaz, kalau kita tak berbuka puasa ketika mana kita musafir dalam Ramadan, jadi pahala dia besar. Kalau kita qada puasa bukan bulan Ramadan, maka pahala dia kurang lah, nak banding Ramadan. Jawapannya, jangan agamanya ikut otak. Bila agama kata afdal berbuka, kamu ganti bulan lain, afdal lah tu. Sebab ramai orang kata dia lebih suka tidak meneruskan puasa. Kerana puasa bulan Ramadan itu ialah pertama kali bulan Ramadan, berlipat ganda.
Dan yang keduanya pula kaum muslimin dan muslimat kalian, ya hadis mengatakan amalan sunat di bulan Ramadan bersamaan dengan wajib. Buat wajib 70 ganda. Hadis tu tak sahih. Kita pegang sangat benda tu. Ustaz-ustaz pegang sangat. Amalan sunat di bulan Ramadan ibarat dapat pahala wajib. Kalau kita buat benda wajib di Ramadan dapat 70 ganda. Hak tu sedangkan hadis tu tak sahih pun. Jadi isu dalam kaum muslimin muslimat kalau orang tak nak buat kerana ganti qada di bulan lain. Jadi mana dia lebih baik? Puasa Ramadan ke atau qada bulan lain? Jawapannya kaum muslimin muslimat kan bila agama kita kata rasah lebih dikolongaran, wala qada bulan lain, itu lebih afdal. Jadi baik. Wallahu alam. Cukuplah tu. Tak ada panjang-panjang. Ramai orang cuti. Ada lagi perbincangan? Ya. Kan berjamaah waktu hujan tadi. Adakah waktu isyak nanti tu dilakukan azan? Boleh dilakukan azan tu? Tak perlu dilakukan azan. Ya, dilakukan azan. Tapi kumpulan pertama tak perlu solat. Tak perlu solat. Dia boleh dua-dua cara Ustaz. Didahulukan ataupun ditakhirkan. Hujan tadi. Ya. Dia boleh. Jadi dia takhirkan. Sunnah dia ditakdimkan. Sunnah lebih ditakdimkan. Ya. Walaupun hukum dia boleh, tapi afdalnya ditakdimkan isyak. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Tak ada soalan. Ya. Tak sangkut dengan ni lah. Doa akhir tahun dan pembelaan tahun baru. Tidak ada hadis belakang. Ini adalah pandangan ataupun ulama. Dan doa-doa ni siapa yang memulakan? Dia kaum muslimin dan muslimat kalian. Kalau kita mengaji asal usul sumber hukum, pertama kita ambil logik, akal dan syarak. Yang buat takwin Islam ni Umar. Sebab Nabi bukan hijrah di bulan Muharram. Yang kita pelik, kenapa kita sambut ma'al hijrah pada bulan Muharram? Sedangkan Nabi bukan hijrah bulan Muharram. Nabi SAW hijrah ke Madinah bulan Rabiul Akhir. Hijrah ke Madinah ke Rabiul Akhir. Tapi kenapa kita kena sempurna hijrah Nabi bulan Muharram? Mana Nabi hijrah bulan Muharram? Itu kita kena lah. Jadi kerana takwin Islam ni dia dibuat oleh zaman Sayyidina Umar. Dalam istiadat Sayyidina Umar, bagaimana kita nak kira permulaan tahun? Maka Umar lah mengambil permulaan tahun itu Muharram. Umar itu membuat. Jadi di zaman Nabi dulu 23 tahun Nabi hidup. 10 tahun di Madinah, 13 tahun di Mekah. Dan sampai peringkat 23 tahun tu ada tak Nabi buat awal tahun dan doa awal tahun? Itu perbincangan nanti. Ada tak Nabi buat? 23 tahun tu masa lama. Tak. Gitu. Isunya bukan masalah kita nak berdoa tu. Isunya kita ni mengadakan syariat.
Itu dia tak nak dia. Nak berdoa nanti biasa lah. Tapi jangan dikasih awal tahu ni doa dia. Ini cara dia. Itu dia. Bila menentukan perkara syariat, itu yang salah. Macam ni tu. Nabi kata, berdoalah pada hari Arafah. Kerana dia mustajab. Asal hari Arafah kita berdoa. Ya Malaysia ni ambil sempurna Arafah sebab tu. Oh, Mekah mula ukufnya lepas asar. Lepas asar pakat kumpul dah. Nabi kata, hari Arafah bukan waktu tu. Tengok kan? Kita pun ambil yang sempurna. Sampailah pukul 12 tengah malam. Ustaz, ni daripada hari ini lepas asar sampai waktu tengah malam. Itu waktu. Nabi kata berdoa pada hari Arafah. Bukan masa Arafah tu. Itu silap. Kita ambil sempurna. Sempurna kan. Kita berat lah. Sebab kita berlainan matawat. Cepat terbit mentari. Baik. Begitu juga akhir tahun. 23 tahun Nabi tahu apa? Dari akhir tahun tak ada riwayat. Dari mana? Semua daripada Sufiah dan Syiah. Oh Syiah dan Sufiah ni buat akhir tahun tahun ni. Dia mereka ada kat dalam. Kita tak tahu. Itu isu dia. Bukan masalah benda. Benda tu salah berdoa. Nak berdoa lah. Apa nak buat lah. Tapi jangan inilah awal tahun dan doa akhir tahun. Oh jangan. Semua tempat tu baca Yasin. Bila tu meletakkan tu yang salahnya. Itu isu dia. Wallah. Ini kaca merbah ni. Kadang-kadang kaum muslimin yang muslimat gelan. Bila Arafah buat apa ni? Holy Quran lah. Yang baca Quran apa? Wul Quran apa ni? Yang pakak kumpul dah ke baca di masjid surah sekian. Allahu Akbar. Apa dia? Tu dia. Ya. Siapa yang buat begitu? Siapa yang buat begitu? Tu jadi nanti ke belakang orang ikut belaka. Tu jadi masalah. Bulan Muharram ni ada amalan-amalan tertentu yang special. Ada dalam satu hadis Nabi SAW. Nabi kadang-kadang juga banyakkan puasa bulan Muharram. Ada. Dan Nabi banyak berikan orang fakir miskin makan bulan Muharram. Itu ada hadis. Tapi tak adalah amalan-amalan khusus. Dia umumnya memperbanyak amalan itu. Ya 10 Muharram itu jelas. Itu yang menjelaskan. 9, 10 ataupun 10. Yes. Wallah. Subhanakallah. Wa astaghfirullah. Assalamualaikum.